إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada pagi ini menyambung perbahasan daripada 40 kisah teguran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat umat. Sambungan kita pada pagi ini kisah yang ke-26 di bawah tajuk bersumpah secara dusta atas sesuatu perkara. Hadis yang dibawa ialah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari daripada Al-Ash'ath bin Al-Qais radhiyallahu anhu. Kata Al-Ash'ath bin Al-Qais, kana baini wa baina rajulin khusumatun في بئر فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهدك أو يمينه قلت إذن يحلف ولا يبالي فقال صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم فهو فيها فاجر لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. Maksud hadis ni, kata Ash'ath bin Al-Qais, aku dan seorang lelaki suatu ketika dahulu pernah berselisih tentang hak pemilikan pada satu telaga ni. Lalu kami mengadukannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda pun berkata, kamu hadirkan dua saksi atau bersumpah untuk membenarkan argumen masing-masing. Yang ni pun kata telaga dia, yang ni pun kata telaga dia. Aku katakan biarlah dia bersumpah dan aku tidak peduli. Maknanya Ash'ath bagi tahu dekat Nabi, biarlah yang dia tengah bergaduh ni, dia nak bersumpah pun dia bersumpahlah. Sebab Ash'ath ni dah cuba macam-macam cara untuk yakinkan Nabi dan juga orang-orang yang ada pada waktu itu mungkin telaga tu milik dia. Telaga tu milik dia. Tapi lelaki ni berkeras untuk mengatakan telaga tu juga milik dia. Lalu Nabi pun lepas pada dengar sumpah daripada yang sedang bergaduh dengan Ash'ath ni, sedang berkelahi dengan Ash'ath ni, Nabi pun kata dalam hadis tu, man halafa ala yamini sabrin yaqtati'u biha mal amri'in muslim. Sesiapa yang bersumpah yang dengan sumpahnya itu dia bermaksud mengambil harta orang lain, maka dia telah membuat kederhakaan kepada Allah dan akan bertemu dengan Allah Azza wa Jal di mana Allah Ta'ala murka padanya. Hadis ni memberikan pada kita gambaran ada sebahagian manusia ni cara dia untuk dia dapatkan hak pemilikan orang, dia buat kecoh. Dia buat suasana tu tegang. Dan sebahagian orang dia menang pada benda ni. Maknanya dengan sebab kepandaian kata-kata dia, dengan raut wajah dia, dengan ekspresi muka dia, waktu pengadilan, waktu pergi ke mahkamah ke apa, ataupun siapa-siapa sajalah yang mengadili kes perkelahian ni, ada sebahagian orang dia berada pada pihak yang salah, tapi dia berjaya menambat hati orang yang menguruskan kes ni sehingga rasa dia yang salah ni betul. Hatta zaman Nabi pun benda ni. Sebab kita tak boleh nak ukur
satu orang tu dia betul ataupun tidak, hanya kita berpada dengan bukti yang dia bawa ataupun percakapan dia. Sebab itulah para ulama sebut tentang satu kaedah dalam bab kehakiman ataupun dalam bab menguruskan satu-satu kes ni, ialah nahkum bil-zawahir wallahu yatawallas sarair. Kami cuma mengadili satu kes tu dengan zahir, tapi Allah Ta'ala yang maha mengetahui apa yang berada di sebalik dua-dua yang bergaduh ni. Sebab kita hanya boleh nilai orang daripada luaran semata-mata. Macam apa yang berlaku pada Nabi ni, Nabi seakan-akan macam nak beritahu apa kes yang berlaku antara Ash'ath dengan seorang lelaki ni, dengan sebab kepandaian lelaki ni boleh bercakap dengan baik apa semua, meyakinkan. Jadi macam Nabi nak beri hak kepemilikan telaga tu pada dia, tapi Nabi juga beri ancaman pada dia dalam masa yang sama. Kalau aku berikan hak kepada satu orang, yang mana hak itu ialah hak yang salah, hak orang lain, tapi dengan sebab dia pandai, dia berjaya meyakinkan, maka dia akan berjumpa Allah Azza wa Jalla dalam keadaan Tuhan murka pada dia, dan dia satu orang yang jahat. Sebahagian hadis lagi sebut, dan telah diberikan pada dia itu potongan daripada neraka. Dalam syarah ni dia sebut hukum bersumpah. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat bahawa hukum asal sumpah adalah harus. Sumpah apa-apa pun, kita nak beritahu barang kita jual ni elok, kita pun sumpah. Kita nak beritahu satu-satu apa yang kita bercakap ni orang yakin, kita pun sumpah. Hukum asalnya ialah harus. Manakala Al-Imam Asy-Syafi'i, harus tu di sisi Imam Malik dan juga Imam Abu Hanifah. Manakala Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat hukum asal sumpah bergantung kepada keadaan. Ianya boleh jadi wajib, sunat, harus, makruh dan haram, bergantung pada keadaan orang tu. Maknanya dia tak fix kata harus mata-mata. Maka secara umumnya sumpah diharuskan pada asalnya, dan hukumnya boleh berubah berdasarkan keadaan tertentu. Namun asalnya manusia tidaklah bersumpah melainkan untuk membela dirinya daripada tuduhan. Sumpah ni, elemen sumpah ni akan guna bila mana ada kes lekat berkenaan dengan bab-bab pertuduhan. Maka di situ diperlukan sumpah. Tuduhan-tuduhan yang boleh menjatuhkan maruah. Cara untuk mengangkat ataupun untuk membebaskan diri daripada tuduhan tu ialah dengan bersumpah. Kalau tak boleh datangkan saksi. Larangan melakukan sumpah dusta. Bersumpah secara dusta adalah satu perbuatan yang amat dilarang dalam Islam. Kita maklum yang tu. Ia boleh menimbulkan kezaliman, penindasan dan ketidakadilan. Macam kita sebut tadilah, ada sebahagian orang yang diberikan kepetahan berbicara sehingga orang tak rasa dia sedang melakukan sumpah palsu, dia tipu. Berdasarkan hadis tadi, ia boleh mengundang murka Allah Azza wa Jalla. Dalam kaedah fiqh, mana-mana perbuatan yang diakhiri dengan ancaman azab, keji, haram atau larangan, maka biasanya ia merujuk kepada perbuatan tu dosa besar. Macam hadis tadi, Nabi dah beri ancaman, siapa yang bersumpah dengan sebab untuk menjadi jambatan dia dapat hak orang, maka pada waktu tu sumpah dia tu menyebabkan Allah Ta'ala murka pada dia, dan terpalik pada dia ni, cop, dia satu orang yang jahat. Fajir tu maksudnya sangat jahat. Demikian juga sumpah dalam melariskan barangan jualan merupakan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni pandangan yang berbeza dengan Abu Hanifah dan juga Imam Malik. Imam Malik kata semua sumpah ni harus. Tapi sumpah untuk melariskan barang, ianya ada perbahasan. Hadis riwayat Bukhari, Nabi kata siapa-siapa yang bersumpah jual satu benda untuk lariskan barang dia, kalau betul pun barang tu betul, apa yang dia sumpah tu memang ada pada barang tu, dia tetap menghilangkan keberkatan. Sebab dalam hadis Nabi sebut, bersumpah pada barang jualan untuk melariskannya, akan tetapi ianya menghilangkan keberkatan. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Maknanya kalau satu orang dia jual apa-apa, dia nak suruh, nak attract orang pembeli ni dengan dia sumpah, demi Allah ini makanan ni sedap, ataupun buah ni segar, apa yang saya jual ni ialah yang terbaik. Kalau betul benda tu memang betul sedap, sedap ni payah kita nak
orang kata apa, nak pastikan benda tu sedap, sebab sedap ni dia subjektif lah. Biasanya orang bersumpah pada elok tak elok barang tu, buah ke apa saja. Cuma masyarakat Melayu kita ni tak berapa menggunakan sumpah demi Allah untuk pastikan barang dia tu, melainkan dia terdesak je. Ada setengah-setengah bangsa masyarakat ni, dia jadikan sumpah demi Allah ni bermain di lidah dia dengan mudah. Jadi ini ialah benda yang boleh mengurangkan keberkatan dalam perniagaan. Jangan banyak bersumpah. Bahkan kalau tengok, banyak bersumpah ni ialah ciri-ciri orang munafik dalam Al-Quran. Orang beriman tidak menjadikan sumpah dia ni sebagai benda yang selalu diucapkan, sumpah selalu, bukan. Tapi orang munafik sikit-sikit dia nak sumpah. Pada zaman Nabi lah, merujuk kepada suasana zaman Nabi. Ittakhadhu aymanahum junnatan. Mereka mengambil sumpah-sumpah mereka sebagai benteng untuk menampakkan diri mereka sebagai muslimin mukminin. Tapi apa yang mereka sumpah itu ialah pendustaan. Contoh golongan munafik yang banyak melakukan sumpah ialah ketika mana peristiwa perang Tabuk. Nabi balik daripada Tabuk, orang munafik datang jumpa Nabi sorang beritahu tentang keadaan dia, kenapa tak join perang. Kebanyakannya bersumpah mengatakan kesusahan itu, kesusahan ini, sibuk orang kata apa, menguruskan tanaman yang mulai berbuah apa semua, tak ada orang ahli keluarga, tak ada orang nak jaga apa semua. Nabi terima semua sumpah tu dan Nabi beritahu pada para sahabat, mereka semua ni menipu dalam sumpah itu, kecuali 3 orang sahabat yang kita maklum. Wa 'ala thalathati alladhina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat. Kepada 3 orang, saya tak ingat nama dia, Murarah, ada beberapa 2 orang lagi lah. Okay. Ketiga-tiga orang sahabat ni, dia orang memang mukminin, dia orang bukan munafikin, dia memang orang yang dikenali sebagai sahabat lah. Dia orang ada uzur, tapi uzur dia orang tak terlalu mendesak sehingga dia orang tak join perang Tabuk. Akhirnya mereka telah diboikot. Nabi layan dia orang ni macam teruk lah, sampai Nabi tak tegur dia orang, tak sapa dia orang. Bahkan Nabi tingkatkan lagi boikot tu sehingga Nabi kata isteri dia orang pun kena boikot juga, suami-suami ni. 3 orang lelaki sahabat ni. Okay. Jadi nak sebutnya ialah Nabi tak ambil peduli sangat orang munafikin yang datang bersumpah, sebab tahu, Nabi tahu sumpah dia orang ni ialah sumpah yang dusta. Yang akan mengambil tindakan atas sumpah tu ialah Allah Azza wa Jalla. Okay. Sekiranya kita bersumpah sesuatu, lepas pada tu tak dapat memenuhi sumpah itu. Contoh kita sebut apa-apa, kalau saya baik pada sakit ni, saya akan bayar sekian, atau beli sekian, ataupun derma sekian, ataupun sedekah sekian. Benda-benda yang memerlukan keluarnya amount duit ni, kadang-kadang sebahagian orang Allah Ta'ala angkat susah dia ataupun sakit dia, akhirnya dia tak dapat penuhi. Yang tak dapat penuhi ni dia kena kafarah, tebus kepada sumpah dia. Okay. Dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah, Allah Ta'ala sebut tentang beberapa syarat yang perlu dipenuhi bagi orang yang melanggar sumpah ini. Firman Allah Ta'ala, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima 'aqqadtumul ayman fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah faman lam yajid fasyamu thalathati ayyam dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum wahfadhu aymanakum kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Maksud dia pada ayat 89 surah Al-Maidah, Allah Ta'ala sebut sini, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum. Tuhan tidak ambil apa-apa bahagian keputusan, ataupun bahasa mudah, Tuhan tak hiraukan sumpah-sumpah yang kamu selalu duk mainkan pada lidah kamu dalam percakapan harian. Sebab masyarakat musyrikin Arab pada waktu itu, Quraisy, bahkan sampai sekarang ni pun, mereka selalu bermudah-mudah dalam sebut wallahi. Ini ialah budaya dia orang. Apa-apa saja benda, walaupun pada benda simple, setakat nak belanja makan nasi lemak pun wallahi juga. Benda tu taklah menjadi keberatan pun,
Setakat nak bagi pinjam RM1, RM2 pun, ataupun nak bagi duit pun, sebut juga wallahi apa semua. Inilah budaya dia. Tapi bila mana sumpah itu sumpah yang berkait pada benda-benda penting, besar, utama. Contohnya ialah biasanya sumpah ni kalau dilepaskan pada kesusahan yang sangat sempit. Kita tengok apa dia sebut. Tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengajakan. Dapat anak, bersumpah untuk buat sekian-sekian. Kalau sembuh pada sakit, bersumpah untuk buat sekian-sekian. Tak boleh buat apa yang disumpah itu. Maka kafarah melanggar sumpah itu ialah memberi makan 10 orang miskin. Tak boleh buat, maka dia kena beri makan 10 orang miskin. Iaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak. Beri makan 10 orang miskin dengan kadar makanan yang kita makan di rumah. Makanan utama tu apa dia? Yang ni tempat orang salah faham. Memberi makan kepada orang miskin untuk kes sumpah, bukan sekadar bayar fidyah macam pejabat-pejabat zakat tu wujudkan. Tambah sekarang harga beras pun dah beza dah. Okay. Jadi keluarga kita makan berapa? Makan nasi apa? Maka jenis makanan itulah yang perlu diberikan kepada 10 orang miskin. Dia tak aci kalau kita makan basmati banyak duit. Tiba-tiba kita nak cover sumpah ni dengan kita bagi Jasmine Superfly je, tak yalah. Itu tak sama. Sebab dalam Al-Quran dia sebut tentang tut'imuna ahlikum, ma tut'imuna ahlikum. Apa yang kamu beri pada keluarga kamu di rumah mesti sama. Okey. Kemudian apa lagi dia sebut sini? Atau memberi pakaian kepada mereka. Pakaian di sini para ulama sebut ialah pakaian yang baru. Bukan bandel, bukan yang dah kita longgok di rumah, yang kita sendiri pun tak ada keinginan nak pakai pakaian tu. Menyediakan pakaian yang baru. Atau memerdekakan seorang hamba. Yang ni tak mampu nak buat lah, sebab zaman kita tak ada hamba. Barang siapa yang tidak sanggup melakukan demikian, tak nak bagi makan 10 orang miskin, tak nak juga bagi pakaian kepada orang-orang miskin dengan bilangan 10 orang tu jugalah. Okay. Maka dia perlu berpuasa selama 3 hari. Yang demikian itu adalah kafarah sumpahmu bila kamu bersumpah dan kamu langgar, dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum hakamnya agar kamu bersyukur kepadanya. Cuma untuk kes sumpah ni kita kena rujuk autoriti hakikatnya. Maknanya biasanya yang uruskan benda-benda macam ni ialah pejabat agama apa-apa semualah. Okay. Jangan kita nilai sendiri. Kita kena dapatkan rundingan. Tapi sebahagian orang dia buat mudah pada benda ni. Kadang-kadang benda yang dia sumpah tu besar, tapi dia nak cover dengan puasa 3 hari saja. Sebab dia ada martabat-martabat beberapa jenis sumpah ni lah yang perlu define dulu. Sebab tu dalam fiqh ni dia ada satu perbahasan nama dia fiqhul aiman wan nuzur. Fiqh berkaitan dengan sumpah-sumpah dan nazar-nazar. Macam mana nazar kita buat ni boleh ke cover dengan yang tadi-tadi tu, ataupun paling minimum ambil puasa selama 3 hari. Cuma poinnya ialah jangan biasakan diri banyak bersumpah. Yang tu, bila mana dah bersumpah ni, kita kena jagalah sumpah tu, dan kita kena bertanggungjawab atas sumpahnya. Maka kesimpulannya, seseorang yang melanggar sumpah diwajibkan kafarah mengikut turutan kemampuan seperti berikut: memberi makan kepada 10 orang miskin jika tidak mampu, memberi pakaian kepada 10 orang miskin jika tidak mampu, memerdekakan seorang hamba sahaya, dan jika tidak mampu berpuasa selama 3 hari. Tengok keadaan. Kadang-kadang orang yang bersumpah ni Allah Ta'ala beri pada dia memang kekayaan pun. Dia boleh bagi makan 10 orang miskin, kecil sangat. Dia boleh bagi pakaian pada 10 orang miskin, tapi dia nak ambil yang paling tak keluar duit, iaitu puasa 3 hari. Sebab kedekut. Yang ni jangan. Sebab tu dia perlukan kepada sudut pandang orang-orang yang ada keahlian. Nak sebutnya pada kita, bila mana kita nak bersumpah, kita kena hati-hati. Kalau orang tu orang yang taklah
berapa elok ekonomi dia. Jangan bersumpah benda berat. Dia sakit, dia bukan orang banyak duit sangat, dia pun cukup-cukup je makan. Tiba-tiba dia bersumpah, contoh dia sakit berat, sakit apa, ikutlah sakit jantung ke apalah, akhirnya dia operate, dia dah sembuh. Sebelum dia operate tu, dia ni umrah pun tak pernah pergi, tapi dia bersumpah, kalau aku baik sakit ni aku akan taja 10 orang umrah. Dia umrah tak pernah pergi, dia pergi sumpah punya langkau, berapa kon dia langkau tu. Yang ni kena hati-hati. Sebab tu jangan bersumpah lah poin dia. Kita minta benda-benda yang mudah saja. As'alullah al-afwa wal-afiyah, yang tu lebih mustahak lagi, yang tu lebih utama. Ataupun sumpah-sumpah yang ghaflah, sumpah-sumpah yang lalai. Contoh, kalau saya baik sakit ni, saya tak semayang seminggu. Yang ni tak jalan, sumpah tu tak terjalan. Ataupun sumpah-sumpah yang bersifat dengan bid'ah. Contoh, kalau perniagaan saya maju, lepas pada saya buka berniaga ni, keuntungan yang saya sasarkan ni saya dapat, saya akan hias kubur mak ayah saya dengan emas dan perak. Tak jalan, tak payah buat yang tu. Selama mana ianya masih lagi dalam ruang lingkup syariat, ia boleh dilakukan. Ataupun sumpah-sumpah yang tak ada apa-apa, tak ada apa kesan pada agama. Dulu kalau kita tengok budak-budak sekolah ni, dia selalu ikat sumpah dia. Kalau dia exam dapat 5A ke UPSR, zaman tu PMR ada lagi, sekarang dah tak ada, PT3 ke apa saya tak pastilah. Tak kira lah dia exam apa-apa, straight A, dia nak botak ke kepala dia, tak ada manfaat apa pun. Tak tambah iman siapa-siapa, tak berkurang iman siapa-siapa pun. Dia nak sambung rambut ke, dia nak botak rambut ke, tak ada apa pun. Melainkan kalau dia sumpah pada benda yang bagus. Contoh dia nak khatam Quran 30 juzuk dengan tempoh sekian, yang tu boleh. Yang biasanya sumpah-sumpah macam ni yang jenis kena buat ibadat ambil masa lama ni, tak berapa minat sangat nak buat. Sebab tahu benda tu menarik kita punya kesibukan, kebiasaan ni ke arah kesibukan itu. Cuma nak katanya ialah sumpah apa-apa semua ni jangan bermudah-mudah, apatah lagi ada plan nak melanggar sumpah tu. Ada plan nak melanggar sumpah tu. Ambil satu lagi hadis, masa kita ada lagi ni. Kewajipan, kisah 27, kewajipan menunaikan setiap nazar yang baik. Anna Umar radhiyallahu anhu nazara fil jahiliyah an ya'takifa fil masjidil haram, qala urahu qala laylatan qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awfi binazrik. Dahulu pada zaman jahiliyah, Umar radhiyallahu anhu pernah bernazar untuk beriktikaf di Masjidil Haram, iaitu iktikaf pada satu malam. Maknanya iktikaf mungkin sepanjang malam. Lantas Rasulullah SAW bersabda kepadanya, tunaikanlah nazarmu, tunaikanlah nazarmu. Hukum menunaikan nazar, kalau kita tengok Allah Ta'ala sebut dengan Allah Ta'ala ikat kelebihan dia, iaitu pada surah Al-Insan ayat yang ke-5 hingga ayat ke-7, Tuhan sebut innal abrara yashrabuna min ka'sin kana midhajuha kafura. Orang-orang yang suka buat baik akan dapat minum daripada gelas yang air campurannya itu ialah air kafura. Ini air dalam syurga. Ainan yashrabu biha ibadullah, air yang akan diminum oleh hamba-hamba Allah, yang mana air itu sentiasa mengalir dalam syurga. Yufajjirunaha tafjira. Kerana apa dapat minum ni? Ayat ke-7 Tuhan sebut yufuna bin nadhri, mereka memenuhi nazar mereka. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira, dan mereka bimbang takut akan datangnya hari yang sangat besar keburukannya sehingga merungsingkan semua orang yang berada pada hari itu, iaitu hari kiamat. Jadi dalam ayat yang ke-5 sampai 7 surah Al-Insan, Tuhan sebut tentang orang yang dapat minum air yang terbaik dalam syurga ni ialah orang yang memenuhi nazarnya. Kebanyakan ulama Malikiyah dan sebahagian ulama Syafi'iyah seperti Imam An-Nawawi, Al-Ghazali berpendapat bahawa hukum nazar adalah sunnah. Dia lebih kurang sumpah dengan nazar ni, tapi sumpah biasanya dia lebih kepada nak tahan diri. Nak tahan diri. Nazar ni lebih kepada
mengharap sesuatu pada Allah Ta'ala, kalau dapat, kita akan buat satu-satu benda ni. Kita akan jalankan satu-satu benda ni. Biasanya nazar itu macam Umar Al-Khattab ni, nazar itu ialah bersifat benda-benda ibadah. Tapi ingat, kalau kita tidak memenuhi nazar itu, mungkin akan berlaku benda-benda yang disebut sebagai teguran Allah Azza wa Jalla. Baru ni ada satu bengkel di Kuwait ni. Ada satu orang pensyarah ni, dia dijemput dengan sebab nak mengisi slot dalam bengkel. Dia sakit spine ni, tulang belakang dia ni. Adalah struktur mana dalam tulang belakang dia tu yang problem. Jadi dia dapatkan rawatan. Dia dinasihatkan oleh doktor untuk menggunakan beberapa benda yang boleh sokong tulang belakang dia ni sentiasa baik. Termasuklah kenderaan dia ni, dia tak boleh pakailah kereta kut suka hati, dia kena pakai kereta yang car seat dia tu elok sikit. Jadi dia buat survey apa semua, sebab dia mungkin orang yang berkemampuan. Dia buat survey apa semua, dia minatlah satu kereta ni, keluaran pada Jerman ni. Dia minat sebab kereta tu sesuai dengan tulang belakang dia. Mungkin dia costume made kereta tu, dia punya kursi dia. Cuma waktu dia nak dapatkan tu, dia tak boleh dapatkan dengan cepat, sebab adalah beberapa benda yang orang kata apa, birokrasi yang dia kena penuhi. Mungkin kena tengok carta ahli duit dia apa semua, boleh jadilah finance dia apa semua. Okay. Cuma dia kata dia berdoa pada Allah Ta'ala, kalau Tuhan mudahkan urusan aku ni sehingga aku dapat beli kenderaan ni, aku akan infakkan kenderaan ni. Dia nak guna, tapi dalam masa yang sama, kalau ada orang susah nak guna, dia akan bagi siapa-siapa saja. Dia sebut macam tu. Itu nazar hakikatnya. Nazar. Bila mana dia beli kereta tu, dia bukan setakat beli kereta, dia padankan kereta tu dengan nombor plate yang eksklusif. Nombor plate dia lain lah, bukan nombor plate ikut negeri, nombor plate ikut tempat dia mengajar. Kalau universiti kan dia ada nombor plate khusus dia. Okay. Dia kata satu hari suami dia nak pinjam kereta, dengan sebab ada urusan apa, mungkin kereta suami dia problem semua. Taklah problem sangat, mungkin sebab kereta dia lagi mahal pada kereta suami dia. Mungkin suami dia dah terliur lama dah kot, aku tak mampu nak pakai lagi, dia pakai dulu, aku nak try bawa sekali. Jadi dia minta, suami dia minta, dia tak bagi. Dia macam argue, dia kata bukan dah ada kereta, kenapa sibuk nak pakai kereta orang. Dia buat bebai dia. Pada hari yang sama, Allah Ta'ala takdirkan kereta dia kena langgar belakang, dia langgar kereta orang. Hari yang sama. Start pada tu dia muhasabah balik. Dia kata dulu dia pernah doa, siapa-siapa je minta dia akan bagi, dan Tuhan dah berikan dia keringanan daripada sakit tu. Tapi kereta mahal, bila mana orang langgar, mahal jugalah costingnya tu, untuk dia baik pulih balik. Cuma nak katanya dalam bernazar ni kena bernazar benda-benda yang sesuai dengan kemampuan kita lah. Kita kena ingat waktu kita minta satu benda, sebab ini ialah keadaan manusia ni, kadang-kadang dia lalai, dia tak ingat. Macam dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut surah Yusuf, bila mana Nabi Yusuf tengok suasana di Mesir ni punya teruk, dia macam minta pada Tuhan untuk selamatkan diri dia daripada fitnah. Dia melihat penjara lebih baik. Inni ahabbus sijna ilayya, aku suka penjara ni pada diri aku. Dia minta lama, dia pun tak ingat lah dia minta, sehinggalah dia dimasukkan ke dalam penjara kerana kes dia dengan pembesar-pembesar di Mesir ni waktu dia tengah muda lagi ni. Dia masuk penjara. Riwayat daripada Ibnu Katsir, riwayat daripada beberapa kitab tafsir lain, waktu Nabi Yusuf masuk ni dia macam stres sikit je lah, dia taklah stres melampau. Lalu dia pun berdoa pada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, kenapa masukkan aku dalam penjara ni? Dia rasa macam tertutup lah. Jibril pun turun dalam riwayat Ibnu Katsir. Jibril pun peringat balik, bukan dulu pernah minta nak masuk penjara, sekarang ni kami bantu untuk memenuhi permintaan itu. Baru dia teringat balik. Cuma nak katanya manusia ni, bila mana dia suka gantung satu benda pada Tuhan, jangan lupa, manusia ni macam tu, banyak meminta, banyaklah lupanya. Sebab Tuhan memang suruh kita minta apa-apa pun,
Okey. Cuma bila mana kita minta apa-apa tu, kita pun kena jadi orang yang teliti terhadap apa yang kita minta tu. Okey. Nazar maksiat hukumnya adalah haram dan tidak boleh dilakukan. Ia termasuk nazar melakukan apa-apa perkara maksiat, dosa ataupun menzalimi diri. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, baginda bersabda, sesiapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, maka penuhilah nazar tersebut. Sesiapa yang bernazar untuk bermaksiat pada Allah, maka janganlah berbuat maksiat kepadanya. Maka janganlah seseorang bernazar sesuatu dengan nazar maksiat atau menzalimi dirinya kerana ianya diharamkan. Maklumlah, saya tak nak hurai panjang nazar maksiat dia apa benda. Cuma nak sebutnya apa-apa saja benda yang disebut sebagai maksiat dan memburukkan pandangan orang terhadap kita, maka kita tak jalankan nazar itu. Tak jalankan nazar itu. Jika nazar tidak mampu ditunaikan, jika nazar yang diucap mampu ditunaikan, maka wajib ditunaikan. Namun jika nazar yang diucap tidak mampu ditunaikan atau mustahil ditunaikan, maka tidak wajib ditunaikan. Contoh, memang keadaan dia tersepit. Sesiapa yang bernazar pada benda-benda yang baik tapi dia terhalang. Contoh, dia kata, kalau saya dapat projek ni, kalau saya dapat, saya akan pergi umrah pada tahun sekian-sekian. Dia sebut macam tu. Pada tahun yang dia nak buat tu, berlaku wabak apa semua country gate sempadan apa semua ni tutup. Tiba-tiba dia pergi hantar surat dekat Perdana Menteri, saya kena buat ke macam mana pun, sebab ni nazar saya. Tak, terhalang. Nazar tu terhalang. Ada sebahagian para ulama dia beri alternatif, nazar tu ditukar kepada sedekah yang sama dengan amount yang kita nak tu lah, nak buat tu. Sekarang umrah berapa? 10,000. 10,000 tu bagi orang. Dia tak wajib, tapi ianya ialah salah satu daripada effort untuk memenuhi nazar tu. Kalau kita ikat dengan tempoh lah. Kalau kita sebut umum, aku akan umrah, tak kira lah tahun-tahun bila, maknanya kalau dah lega elok, laluan dah okey, kita pun keluar lah, buat je lah seperti mana yang kita nazarkan. Cuma poinnya lah, nazar taat ini perlu ditunaikan. Kalau kita bernazar untuk beriktikaf di masjid sekian-sekian, beriktikaf di tempat sekian-sekian, maka ianya perlu ditunaikan. Tapi tengok pada keadaan. Contoh sekarang, kalau ada orang dia bernazar, saya kalau dapat apa-apa ni, saya bernazar untuk beriktikaf di Masjid Aqsa sebulan. Logik ke nak berjalan benda tu sekarang? Payah nak masuk. Orang sana pun mati. Jadi kita masuk, kita membahayakan diri kita, tak dipenuhi nazar itu. Nazar itu tidak dipenuhi sebab keadaan yang tidak aman, keadaan yang sukar. Bahkan keperluan yang lebih besar lagi, bekal perjalanan nak pergi ke sana tu agak besar, disalurkan kepada orang yang di sana itu lebih besar. Cuma nak katanya nazar ni, biarlah nazar benda-benda yang bersifat ketaatan dan realistik. Jangan bernazar pada benda-benda yang sia-sia ataupun apatah lagi benda-benda yang bersifat maksiat. Sesiapa yang bernazar untuk taat lalu dia tidak mampu menunaikannya, maka nazar tersebut tidak wajib ditunaikan, dan sebagai gantinya adalah menunaikan kafarah sumpah. Dia punya cara dia ialah dengan buat macam sumpah tadi. Bagi makan 10 orang miskin, bagi pakaian 10 orang miskin, bebaskan hamba, dan orang kata apa, dia berpuasa 3 hari. Kalau kita tengok sekuen tu, turutan tu, Quran sebut bagi makan 10 orang miskin, bagi pakaian 10 orang miskin, bebaskan hamba. Sebenarnya antara 3 ni mungkin terlintahlah kepala kita, bebaskan hamba kalau zaman dulu lebih rumit berbanding 2 tu. Sebab bebaskan hamba ni banyak benda yang dia kena fikir. Kerja-kerja yang dia dah sap pada hamba tu akan terhentilah, dengan sebab hamba tu telah dibebaskan. Dan hamba ni, walaupun kita tahu zaman tu sistem perhambaan ni sangat luas, nak dapatkan hamba ni kena bayar. Bukan kita pakai mudah-mudah macam tu je. Biasanya hamba ni pertama kita beli dengan orang lain yang dah ada hamba, ataupun dapat daripada tawanan perang zaman tu. Jadi memberi makan itu, ada orang yang nampak macam mudah beri makan daripada bebaskan hamba. Sebab tu saya sebut tadi, memberi makan ini ialah makanan yang kita makan.
Bukan makanan yang orang kebanyakan makan. Kita makan, gaya kita makan macam mana? Para ulama bahas, kalau kita jenis makan makanan benda-benda yang mahal, makanan yang mahal itu juga dengan nilaiannya, berapa kali kita makan sehari, itulah yang kita kena bagi pada 10 orang miskin. Mungkin kos dia tinggi, kos dia mungkin hampir sama ataupun lebih tinggi berbanding membebaskan hamba. Dan juga memberi pakaian. Pakaian itu pun pakaian yang kita pakai. Kita biasa pakai jenama apa? Kita biasa pakai baju, beli dekat mall, harga ratus-ratus, tiba-tiba nak melangsaikan kafarah ni, pergi cari dekat hari-hari yang RM30. Tak jalan. Tak balance langsung. Jadi itu benda yang dia kena faham. Dan bukan bagi pada seorang orang miskin, 10 orang. Kalau kita pakai baju, harga baju kita ambil lah 100.5 baju. Tu tak masuk seluar. Quran kata bagi pakaian, bukan pakai baju saja, bawah tak ada seluar. Kena bagi sepasang, mungkinlah atas bawah apa semua 300. Kita kena keluarkan 3,000 untuk bagi pakaian kepada orang miskin. Maknanya itu ialah costing dia. Sebab pandai bersumpah, pandailah bertanggungjawab atas sumpah, pandai bernazar, pandai jugalah bertanggungjawab atas nazar yang telah diucapkan. Alhamdulillah, kita selesai kisah yang ke-27. InsyaAllah kali yang akan datang kita akan sambung kisah yang ke-28 pada kuliah maghrib dan subuh untuk November, kalau diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kita berpada situ je untuk pagi ini. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.